sekali dengan sanad. Begitu juga tinggi pada dia hafizul hadis, 100,000 hadis dia hafal sekali dengan sanad. Dan hujjah tinggi pada dia tu 300,000 hadis hafal. Jadi kita ni sekarang tidak mampu nak hafal sebanyak tu. Kalau kita hafal pun mungkin tidak sampai peringkat muhaddis. Muhaddis tu 10,000 hadis dia hafal sekali sanad. Kalau kita boleh hafal 10 hadis sekali sanad pun alhamdulillah banyak nikmat bagi kita. Baik itu masalah hafalan hadis daripada imam-imam. Jadi dalam hadis-hadis beratus-ratus ni ada hadis sahih, ada sahih hasan, ada hadis dhaif, dan di antara hadis sahih pula ada hadis sahih, ada a'la sahih, ada asahul ashani, peringkat-peringkat hadis-hadis itu. Dan dalam pada itu imam-imam dah pilih pula hadis-hadis sekiranya terbaik dan teragung bagi setiap seorang imam. Di antara imam-imam hadis begitu masyhur. Jadi biasanya kita dengar Imam Bukhari kalau sebut hadis ni, di kalangan umat muslimin sekarang ni kenal Imam Bukhari. Imam Bukhari lah yang susun kitab Sahih Bukhari. Kita pun sekarang dah ada fahaman nak amal Quran sunnah. Jadi kita nak amal Quran sunnah pula kita nak sunnah sahih, nak hadis sahih. Ada pula setengah tu pelajar nak sahih sangat, dhaif pun tak mau. Jadi timbul satu penyakit pula di situ. Sebenarnya hadis dhaif ni bukan tak boleh amal. Hadis dhaif yang layak amal, dhaif jiddan, tidak layak amal, dia ada bahagian pula. Dan ada setengah begitu semangat tinggi sampai dia nak amal hadis sahih sangat, hadis dhaif pun dia letak di bahagian maudhu palsu. Ini semua kesalahan daripada kita. Itu tidak sepatutnya kita buat itu. Bercanggah dengan fahaman ulama muhaddisin dulu. Kita ni kena ikut mereka, bukan kita nak reka kaedah baru pula yang bercanggah dengan imam-imam tu. Baik, dalam pilihan hadis-hadis, hadis Imam Bukhari zaman kita sekarang ni kira Sahih Bukhari terbaik. Dalam Sahih Bukhari pula ada hadis-hadis terpilih dinamakan Sulasiyat Bukhari. Sekarang kita nak baca ni Sunaniyat Imam Malik, lain sikit. Jadi saya nak bagi faham sedikit saja perbezaan antara Sulasiyat dan Sunaniyat. Dan ada lagi Rubaiyat dan juga Ahadiyat. Itu sanad tertinggi dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Sulasiyat maksudnya di antara Imam Bukhari dan Rasulullah ada 3 orang syekh, itu panggil Sulasiyat. Sunaniyat ni di antara Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah sampai Rasulullah ni di antara tu ada 2 orang perawi. Jadi Imam Bukhari punya sanad kita selalu dengar tinggi. Sulasiyat Imam Bukhari, dalam Bukhari ada 22 hadis. Walaupun Imam Bukhari punya sanad tu begitu tinggi, Imam Bukhari ni murid daripada imam-imam mazhab tu. Bukan Imam Bukhari ni top, lebih tinggi daripada Imam Abu Hanifah, lebih hebat daripada Imam Malik. Tidak. Ramai orang sekarang salah faham. Kalau puji Imam Bukhari lah top. Kalau kitab Sahih Bukhari asahul kutub ba'da kitabillah, ni kitab tu, tidak ada kitab lain dah. Itu salah. Jadi Imam Bukhari memang kebolehan dia begitu hebat. Dia seorang mujtahid, tidak sama dengan imam muhaddis lain seperti Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi. Dalam Imam Kutubus Sittah, Imam Bukhari lah imam hadis dan imam mujtahid. Yang lain ni imam hadis, mereka juga ikut ijtihad. Imam-imam lain terkadang mereka sendiri utamakan tarjih mana-mana hadis mereka pilih nak amal. Itu tak mengapa, mereka dah sampai peringkat tu boleh buat. Jangan kita kalau nak buat macam tu,
kita ni proporsi sangat tahu hadis tu kan, jadi tak sama dengan imam-imam tu. Jadi Imam Bukhari dia ada sulasiat, walaupun sulasiat 22 hadis tu, dalam tu Imam Bukhari ambil hadis haddatsana Makki bin Ibrahim, dia ambil hadis daripada Makki bin Ibrahim tu. Dia tu siapa Makki tu? Makki bin Ibrahim ni anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Bukhari ni siapa? Cucu bagi Imam Abu Hanifah. Jadi riwayat daripada Makki bin Ibrahim dalam sulasiat Bukhari ada 11 hadis, dan riwayat daripada Dhahhak bin Makhlad ada 6 hadis pun. Dia tu anak murid Imam Zufar. Imam Zufar ni anak murid Imam Abu Hanifah juga. Jadi sedikit perlu kita tahu, Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud ni anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tu anak murid Imam Syafi'i, dan juga anak murid Qadhi Abu Yusuf. Dia tu anak murid Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i pula anak murid Imam Malik, dan juga anak murid Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Imam Muhammad ni anak murid Imam Abu Hanifah juga. Dan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah semasa. Imam Abu Hanifah di Iraq, Imam Malik di Madinah. Jadi Imam Abu Hanifah di Iraq ni dia jumpa dengan ramai sahabat. Imam Malik tak sempat jumpa dengan sahabat, jumpa dengan tabi'i. Jadi walaupun semasa Imam Malik tabi'ut tabi'i, Imam Abu Hanifah ni tabi'i kibar, tabi'i ulung, sempat dengan ramai sahabat, lebih kurang hampir 20 orang sahabat. Tapi Imam Abu Hanifah sempat ambil hadis daripada 2-3 orang sahabat, ada sanad juga. Jadi Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah ni darjat ketinggian sanad sama. Sunahiyat Abi Hanifah, sunahiyat Malik ada 2 sama. Satu lagi kelebihan khusus Imam Abu Hanifah ni, ahadiyat Abi Hanifah. Maknanya antara Imam Abu Hanifah dan Rasulullah ni hanya ada seorang saja. Siapa seorang tu? Sahabat. Jadi sanad Imam Abu Hanifah ni lebih tinggi daripada imam-imam mujtahidin dan imam-imam muhaddisin. Jadi kita perlu tahu kedudukan imam-imam tu dan silsilah imam-imam tu. Kalau tidak, kita ni kadang-kadang jadi pening bila jumpa hadis tu bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i ke, jumpa dengan bercanggah dengan ijtihad Imam Abu Hanifah ke, kita kata apa? Ini hadis sahih Bukhari, ijtihad imam ni bercanggah dengan sahih. Kita nak amal hadis Rasulullah ke nak ikut imam? Kita mula timbulkan soalan ni. Khalayak orang ramai, kita duduk atas pentas dan sedap tanya orang, gitu. Jadi siapalah berani nak jawab kata saya tak mau ikut hadis sahih itu, nak ikut ijtihad Imam Syafi'i? Tak berani kan? Tapi soalan itu sendiri salah, tak boleh kita tanya begitu. Kalaulah kita kata kita pandai hadis lah, Syekhul pakar hadis ke, Maulana ke, Maulana ke, ada juga kita tidak Maulana. Jadi tugas kita ni, kalau jumpa hadis tu bercanggah hadis sahih, bercanggah dengan ijtihad imam, kita kena bagi faham di situ kenapa ijtihad Imam Syafi'i ini bercanggah dengan hadis sahih ni. Jadi biasanya saya tak mau panjangkan, kalau cerita ni panjang, ringkasnya untuk pegangan kita ni, bila kita jumpa hadis sahih itu bercanggah dengan ijtihad imam, kaedah daripada ulama hadisnya, katanya kita anggap sahaja hadis sahih itu mansukh di sisi imam ataupun marjuh di sisi imam. Kita tak tahu hadis itu nasikh, mansukh, rajih, marjuh, kita tak tahu. Imam ni tahu. Jadi di sisi Imam Syafi'i hadis rajih ada, hadis nasikh ada, dia keluarkan hukum daripada situ dah. Kita ni tak jumpa lagi hadis nasikh duduk mana, rajih duduk mana, kita pun tak tahu. Jadi kita kena faham, setiap hadis sahih
bila bercanggah dengan ijtihad imam, di situ mesti ada hadis sahih yang menepati dengan ijtihad imam. Yang bercanggah ni hadis sama hadis, bukan bercanggah dengan imam. Imam tolong selesai di situ, selesai dengan banyak cara. Kalau nak selesai dengan cara tarjih, kaedah tarjih ada banyak. Kita tahu satu kaedah, bila sahih bercanggah dengan dhaif, amal sahih tinggal dhaif. Sejak berpuluh-puluh tahun kita tu dengar satu kaedah tu, orang duk bawa. Tu pun dah jadi pakar hadis, dah jadi maulana pandai hadis tu dengan satu kaedah tu. Kira-kiranya kaedah tarjih ni Imam Hamdani tulis dalam kitab Al-I'tibar An-Nasikh wal-Mansukh min al-Athar ni ada hampir 50 kaedah. Pernahkah kita ambil tahu 50 kaedah tu? Mungkin ada tahu, ustaz dah belajar, mungkin ramai tidak tahu. Dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi kata kaedah tarjih diguna pakai di sisi imam-imam mujtahidin, imam-imam mazhab ni hampir 100 kaedah. Kita kadang-kadang jumpa Imam Abu Hanifah, dia tarjih, dia utamakan hadis. Di sisi pandangan kita hadis tu dhaif. Kita pun kata Imam Abu Hanifah tak betul, amal dhaif. Tengok Imam Abu Hanifah selalu macam tu. Dia ni suka amal dhaif, sahih ada dia tak amal. Itu setakat ilmu cetek kita. Kita tak faham dia guna kaedah. Oh, di situ dia buat putusan tu. Jadi maknanya banyak lagi perkara-perkara kita perlu tahu. Jadi sebelum kita tahu ni semua tu, apa kita kena buat? Diam-diam ikut ijtihad Imam Syafi'i itu. Jadi sebab saya dah cerita ni lebih kurang ringkas begini. Sekarang kita akan baca sunnahiyat Imam Malik, hadis-hadis daripada kitab Muwatta Imam Malik bermazhab Imam Malik punya. Jadi dalam tu mungkin kita akan baca hadis tu, maksud tu bercanggah dengan hukum ijtihad Imam Syafi'i yang kita tahu, ataupun kita selalu ada amal tu mungkin kita nampak bercanggah. Jadi jangan naik semangat ketika tu nak kata Imam Syafi'i salah bercanggah dengan hadis sahih ni. Jangan. Kita ketika tu kita kena azam, aku nak cari macam mana Imam Syafi'i punya ijtihad ni bercanggah dengan hadis ni. Apa kaedah Imam Syafi'i ni guna buat putusan di sini. Itulah cara bagi kita. Jadi insyaAllah begitulah kita akan baca. Dan tiga orang insyaAllah gili-gili kita akan syarah sedikit sebanyak. Tapi majlis ni sebenarnya majlis sama hadis, bukan majlis syarah hadis. Sama dengan syarah lain. Sama hadis ni panggil dalam istilah muhaddisin riwayatul hadis. Biasanya riwayatul hadis ni baca, syekh dengar duk nesah sanad tu. Jadi kita sekarang ni riwayatul hadis, bukan majlis syarah hadis. Riwayatul hadis tu tidak, kerana syarah hadis 153 hadis ni satu hari ni cukup ke syekh? Tak cukup lah. Mungkin 50 pun tak habis. Jadi kita tidak akan syarah panjang-panjang, setakat perlu. Kalau hadis tu bila dah mukhri baca, terjemah pun dia akan beritahu. Buku terjemah dah ada belakang kan, dia boleh tengok di situ sama. Kalau tak perlu syarah, kita tiga orang akan bagi lampu hijau, mukhri akan sambung baca. Jadi tak tahulah sambung baca tu banyak ke syarah tu banyak. Itu pula pada ni Syekh dua ni, saya mungkin kurang syarah lah. Kalau syarah banyak-banyak tiga orang ni takut tak sempat insyaAllah. Jadi begitulah caranya. Saya akan mula hadis 1 Maulana Ihsan, yang kedua, yang ketiga Syekh Nazrul, yang keempat, 5, 6 terus begitu. Jadi di mana dah baca hadis, dah baca terjemahan, perlu apa-apa bagi tahu. Yang pegang nombor ni akan bagi tahu. Kalau tak perlu akan terus baca. Itulah insyaAllah. Silakan. Nak baca dulu pada bagi tahu. Nak bagi tahu dulu kan? Tahu dulu. Bagi tahu lebih waktu lepas dibaca insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita taufik, iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan segala ketaatan kepada Allah. Dan Alhamdulillah, hari ini, pagi ini Allah telah bagi kita kekuatan untuk kita hadir dalam majlis yang sangat mulia ini, majlis yang akan membacakan hadis yang tinggi nilainya dan tinggi sanadnya, hadis Ali, iaitu hadis sunaiyat daripada kitab Muwatta' Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mudah-mudahan taufik ini berkekal sampai malam insyaAllah. Ke pagi je, tengah hari dah setahun, sampai malam insyaAllah. Dia dalam majlis-majlis, dia dah selesai majlis baru ada hadis katakan Qumu maghfuran lakum. Jadi kalau orang tu awal-awal lagi dah balik, tak dapat, dia tunggu sampai habis. Selesai majlis baru dapat kelebihan atau fadilat majlis, antaranya diberi keampunan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi nak cakap panjang pun bolehlah sikit lah. Maulana Husin dah beritahu tadi, mukadimah sikit. Kita majlis sama hadis, jadi mungkin syarahnya ringkas. Kalau syarah yang sebenarnya panjang lah. Dan hadis ini bukan semata-mata atau satu-satunya dalil bagi syariat kita. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan terkadang hadis itu sahih tapi tidak diambil oleh ulama untuk dijadikan dalil. Bahkan ada ulama mengarang kitab hadis-hadis dalam Muwatta' yang dikarang oleh Imam Malik sendiri yang tak diambil oleh Imam Malik dijadikan sebagai hujjah. Sebab keempat-empat dalil tadi pun dah menunjukkan sumber kan yang berbagai. Mungkin hadis itu sahih tetapi dia mungkin bercanggah mungkinlah dengan Al-Quran. Mungkin dia dimansuhkan oleh Al-Quran atau hadis yang lain, ataupun ulama ijma' sepakat tidak mengamalkan hadis tersebut, ataupun sekiranya hadis itu sabitnya dhanni, iaitu tidak qat'i, maka berkemungkinan ada imam mujtahid yang akan mentarjihkan dalil yang lain. Contohnya masyhur Imam Malik, dia akan mentarjihkan amal Ahlul Madinah berbanding hadis ahad. Walaupun hadis ahad itu hadis sahih, tapi hadis itu bercanggah dengan amalan orang Madinah. Sebab Imam Malik ni dia duduk di Madinah, dia tak keluar dari Madinah melainkan untuk mengerjakan haji saja. Jadi dia tengok orang Madinah ni beramal secara praktikal yang diwarisi daripada Nabi SAW. Betul. Jadi tak mungkin sepakat penduduk Madinah meninggalkan amalan dengan hadis tersebut. Sebab hadis itu hadis ahad, paling tinggi pun 3 orang yang riwayat. Boleh jadi seorang hadis dipanggil gharib atau fard, ataupun 2 dipanggil hadis aziz, atau 3 dipanggil masyhur, atau setengah lama kata mustafid. Jadi Imam Malik akan tinggalkan hadis walaupun sahih untuk dia mentarjihkan amal ahli Madinah. Jadi seperti mahu saya cakap tadi lah, bila kita dengar nampak hadis, kita tujuan kita nak ambil keberkatan daripada hadis ni, dan untuk mengetahui lah sikit sebanyak tentang dalil, salah satu daripada pendalilan dalam syariat kita lah. Jadi cukuplah rasanya. InsyaAllah nanti kita akan teruskan dengan bacaan. Sebelum kita dengar dulu mukadimah daripada Syekh Nazrul. Fadhal Syekh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin bin Abdullah rasulul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya muliakan Ayahanda Maulana Husain Hafizahullah Ta'ala, Maulana Hasan Hafizahullah Ta'ala, dan para guru, para asatizah, para hadirin, ibu ayah, abang, kakak-kakak, dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam majlis yang moga-moga mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan majlis sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, kita akan banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita akan melalui kalam-kalam junjungan besar Nabi kita Muhammad. Yang kedua, berada di dalam majlis ilmu ini akan dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan menaunginya dan memberikan doa dan kemudahan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis yang sebegini. Banyak lagi lah perkara yang penting yang disebutkan oleh ulama tentang kelebihan majlis sama hadis Nabi SAW. Kemudian lebih lagi majlis kita pada hari ini sama yang bersambung, yang menyambung sanad pengajian dan riwayah kitab yang agung di dalam tradisi Islam kita, iaitu Al-Muwatta karangan Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kitab Muwatta ini, kata Imam Malik radhiyallahu anhu, "Aradtu kitabi hadha ala 70 faqihan." Aku telah menunjukkan kitabku ini, telah aku bentangkan kitabku ini kepada 70 faqih min fuqaha'il Madinah, daripada 70 orang fuqaha Madinah. Fakulluhum wada'ani alaihi, kesemuanya bersetuju dengan apa yang telah aku lakukan, yang telah aku susun. Fasammaituhu al-Muwatta, maka aku namakan dia dengan Muwatta. Muwatta juga, kata sebahagian ulama, dengan makna hazzabahu wa mahadahu lahu, yang dipilih oleh Imam Malik, yang disiapkan oleh Imam Malik untuk diberikan kepada umat. Permulaannya, kata ulama, Al-Imam Malik menyusun Muwatta ini dengan hadis yang sangat banyak, ribuan hadis Nabi, kemudian disusun lagi selama 16 tahun, sehinggalah jadi 1000 hadis Nabi SAW. Dan ada ziyadah daripada para perawi yang meriwayatkan Muwatta Al-Imam Malik. Perawi yang terkenal bagi Muwatta Imam Malik adalah Al-Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Yahya ibnu Yahya Al-Masmudi Al-Laythi, wafat 234 Hijriah, dan ini adalah ashhar riwayah bagi Muwatta Al-Imam Malik. Kemudian riwayat yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Mus'ab Al-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu juga terkenal dengan riwayat yang terdapat padanya ziyadat, tambahan-tambahan hadis yang tidak ada dalam riwayat Imam Yahya. Dan kemudian riwayat Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, riwayat Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, riwayat Al-Imam Abdullah bin Salamah Al-Fihri Al-Misri, dan seumpamanya. Banyak Muwatta yang diriwayatkan oleh para a'immah, sehingga Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu mengarang dalam Tertibul Madarik, ada lebih kurang 1000 perawi yang meriwayatkan kitab Muwatta Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Dan Al-Imam Khatib Baghdadi radhiyallahu anhu antara ulama yang sangat mengambil berat tentang perawi-perawi bagi Muwatta Al-Imam Malik, sehingga beliau menyusun hampir 993 orang
perawi yang meriwayatkan kitab Muwatta al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi masyhurnya kitab Muwatta al-Imam Malik, sehingga ada riwayat yang disebutkan juga daripada al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan nuskhah yang banyak dalam dalam cetakan yang ada pada waktu sekarang, banyak yang tersebar. Nuskhahnya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dan seumpamanya, Bashar Awad dan seumpamanya. Antara nuskhah yang terbaik yang saya nasihatkan oleh guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala adalah kitab nuskhah ini, nuskhah yang dicetak oleh kerajaan Maghribi. Ini antara nuskhah yang terbaik bagi nuskhah Muwatta al-Imam Malik riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi. Saya pun putus state saja daripada kitab asal yang milik daripada sahabat guru saya. Jadi kitab ini di mana yang disebutkan oleh Maulana Hussein dan juga Maulana Ihsan tadi, kalau disyarahkan hatta 153 hadis ini tak akan selesai pada hari ini karena terlalu banyak dan faedahnya terlalu luar biasa. Cuma hari ini kita kumpul sekadar untuk saya sendiri datang untuk mengambil manfaat daripada kedua-dua orang tokoh ilmuwan kita. Saya sendiri ingin mengambil daripada mereka kerana hanya melihat daripada jauh sebelum ini, alhamdulillah yang dapat bertemu, dan kemudian menyambung sanad pengajian dengan mereka juga. Ya. Dan sebelum tadi Fadil Ustaz Hafiz ada bagi tahu sikit, kata sebelum kita mula ni, saya mengaji kitab ini dengan Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala, dan di Masjid Ashraf mu'zam kitab ini. Dan kemudian saya belajar juga dengan Maulana Syekh Muhammad Sultan rahimahullah taala, murid kepada Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, yang beliau telah wafat, masih muda tapi muhaddis, hafal 10,000 hadis Nabi SAW, hafal Jami'us Shaghir, kathirul ru'a, selalu mimpi jumpa Nabi SAW. Boleh dikatakan setiap minggu beliau akan mimpi jumpa Rasulullah. Dan ini dimaklumkan oleh guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Dan sanad beliau bersambung dengan murid kepada Maulana Syekh Abdul Fattah Abu Buddah radhiyallahu anhu. Kemudian saya samak kitab ini dari awal sehingga selesai bersama dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh, bersama dengan Syekh Muhammad Awad Mangkhush, dan juga ada 2 orang lagi sahabat saya daripada Mesir. Kami 5 orang mendengar daripada awal sehingga selesai bersama dengan Maulana Syekh Al-Muhaddis Al-Muslim Abdul Wakil Al-Hashimi hafizahullah ta'ala, ulama besar daripada Makkah Al-Mukarramah, murid ataupun anak kepada Maulana Syekh Abdul Haq Al-Hashimi, Muhaddis Haramain. Jadi itu sangat samak saya bagi kitab ini. Dan semua tadi dibacakan sanad-sanad tersebut yang kita sebutkan tadi itu adalah untuk kita tahaddus bi ni'matillah, dan bersambung sanad kita dengan para guru itu adalah suatu nikmat yang besar sebenarnya. Moga-moga majlis ini seperti yang disebutkan oleh Maulana Ihsan sebentar tadi akan berterusan dan kemudian istiqamah sehingga selesai. Karena ramai orang suka dengan majlis-majlis yang popular, tapi dengan majlis-majlis sebegini biasanya mari tengok dulu, kemudian duduk tengah-tengah, lepas tu hilang. Kita tak mau macam tu. Bagi selesai, sampai selesai barulah layak untuk dapatkan sanad daripada para guru kita, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad